Kita berhenti bulan lepas apa tuan-tuan, 2 bulan tak main. Saya main tengok terkejut tanah lawa. Saya bulan hak mula tu budak saya berapa puluh orang positif budak sekolah. Kami pun kena kuarantin. Kontak rapat masa tu kena kuarantin. Bulan lepas tu elok, tak ada masalah apa lah. Main minggu ke-3 tu keluarga kami pula kena. Ayah saya, mak saya, bini saya, adik saya semua sekali sampai anak-anak. Tak payah kan. So mesti mantat kata lah, elok dah minggu pertama kedua tu okey dah, main minggu 3 kena, tak payah. Jadi bulan surau ni jadi betul-betul pula. Ya, tak apalah, apa namanya, ada lah hikmah dia tu. Saya rasa bulan 2 pakat kena habis. Pakat ramai kena, rasa taman ni pun ramai apa no. Saja saya nak ajak tuan-tuan kita fikir tu. Saya rasa ni saya mungkin salah lah, ni bukan hadis, bukan apa ni saya peribadi. Saya duduk seorang-seorang, saya duduk rasa macam Omicron ni dia lagu rahmat Tuhan mai hantar sementara nak puasa. Omicron ni dia satu varian yang dia ni saya mungkin salah lah. Dia tak kuat macam varian-varian yang sebelum-sebelum ni hak kita dengar mati, dengar sakit apa semua ni. Dia demam gitu ya. Tetapi dia kuat, dia punya frekuensi cepat. Kita duduk serumah, saya duduk orang tua saya serumah, duduk jaga pun kena. Maknanya apa tuan-tuan? Dia main ni, dia tangkap pakat kena habis. Tapi dia tak teruk, dia demam ya. Jadi hak yang abang-abang dia, hak varian-varian lain hak teruk-teruk dia tu tak ingat habis dah. Seolah-olah macam dia main ni, dia nak bagi bagi pakat kena seorang sikit, lagu campak. Kena lagu vaksin lah senang kata. Pakat kena tapi tak teruk, demam je kan. Lepas tu baik. Lalu ni tuan-tuan ingat dah hak yang hak mati ada juga, tak elok tapi kurang lah. Dulu zaman Allah yang rahmah Siti Sarah semua tu kan, zaman tu kerap semua mati. Hospital Kulim ni sak-sak lalu bulan kan. Kalau kurang dah. Saya rasa ni saya mungkin salah ni. Ni saya rasa seorang-seorang ni bukan fatwa bukan apa ni. Seolah-olah macam dia rahmat lah. Dia main bagi pakat kena seorang sikit, pakat demam seorang sikit ya, lepas tu tak kena dah. Pasal duk ada antibody tu dah. Orang kata apa dalam bahasa biologi dia kata sel memory tu duk ada dah. Kan? Tapi tak apalah ni saya salah, mungkin saya salah kot, saja kita sembang-sembang kita kan. Saya rasa lagu tu seolah Allah bagi rahmat untuk bulan puasa ni kita boleh makmurkan bulan puasa insya-Allah. Mudah-mudahan lah no, kita bersangka baik dengan takdir Allah. Kita sambung teruslah. Kita berhenti 2 bulan lepas, Nabi Ibrahim ingat tak yang Raja Mesir nak Siti Sarah tu kan. Okey, lepas tu tak dapat. Okey, nak cerita yang tu sambung terus. Ibrahim Ibrahim sejak perginya dengan Sarah menemui raja, yakni Raja Mesir masa tu, dia mengerjakan solat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar dia menjaga keluarganya dan menolak setiap orang yang hendak melakukan kejahatan kepada keluarganya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sarah. Ketika musuh Allah hendak melakukan kejahatan mereka, Sarah berwuduk dan mengerjakan solat serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, dan mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan mengerjakan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan Allah dengan jalan-jalan sabar dan bersolat. Allah akan kurniakan bantuan dan Allah akan melindungi kita. Ini disebut salah satunya berwuduk. Kemudian tadi baru kita baca wa kafa billahi wakila. Cukuplah hanya Allah sebagai wakil, sebagai pelindung, cukup. Yang kita doa hari-hari itu kan, yang kita sebut dalam zikir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim kan. Tak ada daya upaya melainkan Allah saja yang bagi semua ni. Jadi kita pegang sungguh-sungguh wa kafa billahi wakila. Allah kafa Allah cukup lah. Ada satu ustaz dia marah yang zikir hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah kan. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memanglah Nur Muhammad tu ada sedikit persoalan. Syekh Nuruddin Al-Banjari tukar jadi Ala Muhammad. Tak apalah, kita terima. Tapi bila dia ulah di sudut ma fi qalbi ghairullah tu, tidak ada apa dalam hatiku selain Allah. Dia kata zikir ni muhung. Mana boleh dia kata dalam manusia ni hati kita macam-macam. Memanglah, itu maknanya tawaduk. Itu nama tuan-tuan kita pun faham kan. Itu namanya tawaduk, itu namanya keinginan kita. Hati kita ni tak ada apa dah, nak Allah saja, nak Allah saja. Memanglah hati kita ni macam-macam tuan-tuan. Ni gaji bila apa semua, bil macam-macam nak bayar anak sekolah. Memanglah. Tapi itu maknanya keinginan, itu maknanya tawaduk, itu maknanya cinta, itu macam tu lah.
Macam apa suami kata kat isteri, abang ni tak ada apa-apa dah, abang ni ingat hang seorang je. Boleh percaya ke? Kan? Mungkin dia ingat, tak ingat perempuan lain, tapi dia ingat benda lain, dia ingat kereta, ingat kerja, ingat apa. Jadi tak bolehlah kita literal sangat, no? Ada masa nak berhujah, nak kritik atas landasan ilmu tak apa, tapi sampai kering sangat ni, sampai literal sangat, kita bersusah hati dengar, no? Sebelum ni masa zaman sekolah dulu ada juga orang ulah pasal zikir apa nama ilahi lastu lil firdausi ahla tu kan. Aku tak layak pergi syurga, lastu lil firdausi ahla, tak layak jadi ahli syurga. Wala aqwa 'ala an-naril jahimi, aku tak kuat nak terima, nak tanggung azab neraka, ya. Fahabli taubatan waghfir dhunubi kan. Kalau Allah tak ampun habis tu, kata mana ada orang dia kata zikir ni tak mau syurga, tak mau neraka. Mana ada orang tak mau syurga, tak mau neraka? Tak mau neraka betul lah kan. Habis tu nak pergi mana? RNR dia kata kan. Bukan macam tu maknanya. Zikir tu nak bagi tahu rendah diri, nak ikut dengan syurga Allah yang luas, yang kaya, yang hebat, yang immortal, yang selama-lamanya. Fikir pun tak sudah kan. Betul tak? Selama-lamanya, sebanyak-banyak benda ni, apa nama ni, layak ke kita dengan sikit kita ni? Tak layak, betul ya. Tapi nak syurga, nak kan. Wala aqwa 'ala naril jahimi, dan kita tak kuat nak tanggung neraka. Sungguh kat mana yang silapnya? Kan? Bukan maknanya zikir tu bukan dia kata la uridul jannah, aku tak mau syurga. Dia kata lastu lil firdaus, tak layak. Allah, orang nak kritik pun bagilah ilmiah sikit, no? Siapa saya bercerita tu tak elok buka. Tapi betul ya, kenapa takut orang nanti dia akan pegang yang tu, dia kata dia nak hina zikir tu apa ulama-ulama dulu tak mau kan. Syair, dia syair, nah? Tapi bolehlah jadi peringatan betul lah. Ya, tak apalah. Tak apa, sambung lah. Tapi kita ingat apa-apa pun wa kafa billahi wakila, Allah sebaik-baik pelindung. Allah lah wali. Kita dah cari wali atas muka bumi kan. Mana wali, mana wali, mana wali. Wali sebenar ada di rumah kita, mak dan ayah kita lah. Ya, wali kita tu. Kita kena jaga sungguh-sungguh. Dan siapa wali orang Islam, orang beriman? Allah waliul ladzina amanu. Allah wali bagi kita semua. Maksudnya apa? Allah jaga kita, Allah wakil kita, Allah semua. Ya. Jadi seperti mana kata Sayyidina Ali, ya Allah, aku serahkan diriku ini. Ya, janganlah serahkan diriku ini kepada diriku sendiri. Aku tak mampu menguruskannya, ya Allah. Janganlah serahkan diriku ini kepada orang lain. Mereka akan melenyapkan aku, ya Allah. Jaga aku. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tidak akan sia-siakan kita, tuan-tuan. Allah tak akan sia-siakan kita sekali-kali. Apa nama ni? Allah tak akan sia-siakan kita. Pasti kita mati esok kita tengok ada pahala yang telah pun kita lupakan. Kita buat 40 tahun dulu kita dah lupa. Tengok-tengok ada ekstra. Ada apa ni? Allah tak akan lupa. Tak akan lupa. Tapi dosa kita minta ampun, Allah ampun. Innal abda idza i'tarafa bi dhanbihi thumma taballahu alaihi. Nabi kata dalam riwayat Bukhari, orang hamba itu dia iktiraf dosa dia ingat dosa dia minta ampun, Allah ampun terus. Ya, without procrastination, orang putih kata. Dia iktiraf, dia sedar dosa dia minta ampun, Allah terus ampun. Tinggi mana pun, besar mana pun dosa. Kecuali syirik pada Allah. Tapi ulama bincang hatta syirik pun boleh kalau dia minta ampun sungguh. Maka ampun. Jangan risau. Tapi pahala kata nak apa nama ni, selagi kita buat elok semua, Allah ingat. Sampai kita lupa, Allah tak lupa pahala kita. Jadi buatlah ganjaran dan kita lupakan. Buatlah kebaikan dan kita lupakan. Itu lebih baik. Lupakan lagi baik. Okey, saya speed teruslah. Jadi Nabi Ibrahim doa dan solat sama juga dengan surah ambil wuduk dan sebagainya. Dan sebab tu orang pesan wuduk kena sentiasa ada. Sentiasa ada. Baik. Nabi kata apa nama ni, inna ummati sayatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjilin min atharil wudu. Umat-umat aku nanti di hari kiamat akan beratur ni, akan datang umat-umat aku pada hari kiamat nanti ni di padang mahsyar esok ataupun di akhirat, di negeri akhirat, badan mereka akan bercahaya min atharil wudu, daripada kesan-kesan wudu. Famastata'a minkum ay yutilla gharratahu falyaf'al. Siapa dalam kalangan kamu yang mampu melebihkan basuhan, lebih sampai dekat aku kita bagi lebih sikit kan, lagi lebih sikit Nabi kita buat. Nabi siapa yang mampu buat. Sebab apa? Nanti di hari akhirat anggota wuduk ini akan bercahaya. Jadi lebihkan basuhan. Sebab tu dah saya nak pergi terus lagi banyak sangat pula. Sebahagian ulama berpendapat bahawa
atas kenabian 3 orang wanita, iaitu Sarah ibn Musa dan Maryam. Ada yang kata ulama, tapi dia tak sebut nama dalam ni. Terima kasih kata pendapat ulama mengatakan Nabi ada perempuan 3 orang. Apa ni, iaitu Sarah ibu Musa, mak Nabi Musa, dan juga Maryam. Apa dalil mereka? Dalil mereka kerana ketiga-tiga ini mendengar wahyu. Jadi sifat Nabi menerima wahyu. Maka bagi mereka 3 orang ni Nabi wanita. Tapi hujah ini tak kuat, pendapat ini tak kuat. Ya, baik. Namun menurut majoriti ulama, yakni jumhurul ulama, mereka itu ialah wanita-wanita yang jujur. Jadi kata Ibn Katsir, pendapat itu ada tapi tak popular. Hujah itu tak kuat. Tetapi tak dinafikan ketiga-tiga orang ini adalah ketiga-tiga wanita yang mulia, yang hebat, yang benar. Disebut dalam Quran sebagai as-siddiqat, yang benar. Ya, adapun yang mereka dengar itu ialah ilham, mungkin Jibril datang macam ibu Nabi Isa kan, Maryam itu, dan Allah sayang mereka, dan Allah sebut dalam Quran dalam surah At-Tahrim, jelas. Cuma nak mengatakan mendapat risalah kenabian, sebab Nabi dia ada risalah kenabian, dia ada syariat, dia nak bawa kepada umatnya. Meskipun dalam hadis ada Nabi yang bangkit nanti dengan umat yang ramai, ada Nabi yang bangkit dengan umat yang sikit, ada Nabi yang bangkit dengan umat yang seorang, ada Nabi yang bangkit tak ada umat, betul kan? Tapi dia ada risalah yang dia kena sampaikan, Rasul ini. Ya, Rasul, risalah, bawa risalah. Ya, baik. Saya, yakni Ibnu Katsir, melihat dalam beberapa asar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap tirai penghalang antara Ibrahim dan Sarah. Ibn Katsir dia kata dalam dia nak tulis bab ni, dia pergi cemok asal-asal yang lama-lama, tulisan lama-lama ni, tinggalan-tinggalan para salafus soleh. Maka dia kata ada dia jumpa riwayat yang kata masa dia cerita kan, Raja Mesir ambil Sarah balik ke istana dia, duduk dalam bilik dia, nak buat benda tak elok. Siti Sarah ambil uduk, semua orang jaga diri ni. Nabi Ibrahim duduk di homestay lah, aku tu pasal dia pun bukan orang Mesir, duduk berdoa ni, doa pada Allah SWT agar Allah jaga ni. Masa tu kata Ibn Katsir, dia semak dalam asar-asar yang lama mengatakan masa tu Allah buka hijab antara Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Sarah, sehingga kan Ibrahim boleh melihat Sarah sejak dia pergi dari sisinya menuju ke raja sampai dia kembali lagi kepadanya. Maknanya Allah buka hijab bagi Siti Sarah boleh tengok, bagi Ibrahim boleh tengok apa yang jadi. Nampak? Maka boleh nak tengok tuan-tuan? Boleh lah kalau izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mai persoalan hari ni orang bincang pasal yaqazah kan. Yaqazah ni dia boleh berlaku tak? Apa hadis dia, apa dalil dia? Nabi jumpa dengan nabi-nabi yang lain di dalam malam Isra' dan Mi'raj. Nabi-nabi lain kan tak ada dah. Kan Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi jumpa nabi-nabi yang lain. Itu antara dalil dia. Dan hadis yang Nabi jumpa dengan nabi yang lain tu dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, dalam bab Mi'raj Nabi sahih. Cuma kita tak bolehlah petik hadis tu untuk kita pergi sebut dia ni jumpa Nabi, dia ni jumpa Nabi Toy. Itu tak boleh sebab itu pengalaman peribadi, tak boleh jadi hujah. Mungkin benar, mungkin tidak. Tapi yang qazah boleh berlaku tak? Boleh. Cuma kita tak boleh petik dan play sewenang-wenangnya. Bukan kita nak nafi benda tu tak boleh berlaku dah, tapi ini zaman fitnah. Kalau zaman dulu tak apa. Zaman dulu semua orang benar. Sebab macam sangat hadis tuan-tuan. Siapa cerita benda ni? Muhammad bin Sirin, tokoh tabi'in, ulama hadis besar. Muhammad bin Sirin, pakar penafsir mimpi. Dia kata apa? Zaman dulu ni orang tak tanya sanad. Siapa tak pernah tanya sanad? Apa pun tak pernah tanya. Tetapi mai zaman fitnah, bermula lepas pembunuhan Sayyidina Uthman, masuk zaman Sayyidina Ali, masuk zaman Umayyah, semua orang bercakap mereka akan tanya sanad. Maksud apa? Sanad tu maknanya zaman tu tak banyak lagi lah, zaman awal tabi'in. Tapi orang dah tanya dah, ambil ni pada siapa? Siapa abang kan? Betul ke Nabi kata? Orang dah mula tanya dah. Sebelum tu tak perlu tanya sanad, pasal semua orang jujur, dia kata. Lepas pada tu duk pakat kena tanya sanad dah. Itu yang Abdullah bin Mubarak kata, al-isnadu minad din. Sanad itu daripada agama. Laula bi isnad, kalau tanpa isnad, laqala man syaa ma syaa. Semua boleh cakap, semua orang boleh cakap apa saja. Jadi asalnya sanad tu tak penting, asalnya kena bab tu. Tetapi disebabkan keperluan zaman, bila berlaku fitnah, orang pun ramai tak jujur dah, maka perlu untuk orang cek balik sanad. Tu cerita dia. Sama macam kes tadi ni saya kata, yaqazah kita terima memang berlaku. Cuma bila takut setiap orang boleh claim tu, maka itu kita kena KIV dulu. Maknanya apa? Kalau kita ada sungguh,
kita orang kata apa, simpan ataupun kita sembang kawan-kawan terdekat, sudahlah, tak boleh jadi hujah. Saya mimpi mari dulu tuan-tuan, abang dia terang. Siapa saya tak serta? Kat tuan-tuan je saya serta ni, wallahi. Saya pergi seorang mana pun saya tak serta. Mari dulu saya mimpi. Dulu pun hari Ahad mimpi tidur petang, balik sekolah, terlap saya kat sofa. Saya mimpi satu mimpi yang sangat menakutkan. Tapi saya sebut mimpi bukan hujah, saya serta kat tuan-tuan sajalah. Ni kongsi saja. Saya tidur, saya mimpi ada orang main bagi bayi kat saya. Saya duduk tepi atas, dia main bagi bayi kat saya. Lepas tu dia kata ni Rasulullah. Ni nampak mimpi jahat guna ni. Dia nak kacau otak kita ni. Saya tengok bayi tu, tak nampak muka, cahaya. Lepas tu saya lawan dalam mimpi tu, saya kata apa nama ni, mana ada Rasulullah, mana ada dah, tak ada kan. Dia kata dak, ni bukan Rasulullah. Ini bayi yang dia ada semua yang ada pada Rasulullah kecuali kerasulan, dia kata aku tu. Lepas tu saya terjaga. Saya tak tahu mimpi tu nak habaq apa kan. Tengok orang tu kalau orang bagi bayi ni memang tak benar kan. Tak tahu, tapi saya jaga, saya istighfar, tak elok saya cerita kat tuan-tuan anaknya ni. Tapi bukan ni untuk mengajak, untuk hujah, untuk kata apa dah tak. Saja kongsi je ni kan. Saya bila mangkit tu saya ketak kan, saya takut. Kata, ya Allah, awak aku mimpi macam tu. Aku saya dah buat silap apa-apa ke apa kan. Kadang-kadang kita punya hidup ni pun dia menentukan juga kita mimpi tu apa kan. Abang kata apa? Hati-hati. Jadi saya simpan je lah. Ni saya cerita tuan-tuan ni, saya abang siap ada video ni, saya abang ni bukan untuk ceramah, bukan untuk nak bagi hujah pada dak. Ni kongsi, semua orang mimpi macam-macam kan. Tak boleh jadi hujah. Mungkin mimpi tu nak kata saya ni teruk, lama tak selawat ke kan. Tak tahulah. Mungkin sekadar mainan tidur saja, terlena petang-petang kan. Jadi cukup dekat tu. Abang kata cukup dekat tu. Saya tak ulanglah tempat lain. Baik. Saya sambung terus. Maka Nabi Ibrahim boleh melihat Sarah sampai Sarah kembali kepadanya. Ibrahim melihat Sarah ketika dia berada di hadapan raja. Ibrahim juga melihat bagaimana Allah melindungi Sarah dari sisi raja, agar yang demikian itu menjadikan hatinya lebih baik dan lebih tenang. Kerana sesungguhnya Ibrahim sangat mencintai Sarah. Kecintaannya itu didasarkan atas ketaatan Sarah kepada agama, kedekatannya serta kecantikannya yang membanggakan. Maknanya Sarah dia ada kecantikan, ada ketakwaan, ada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lindung dia. Ada yang mengatakan bahawa tidak ada seorang wanita pun setelah Hawa sampai zaman Sarah yang kecantikannya melebihi Sarah. Bagi Allah segala puji dan anugerah. Macam Nabi Yusuf lah. Orang kata Nabi Yusuf ni kalau kecantikan itu ada 100, 50% tu Nabi Yusuf seorang. Lagi 50% kita semua kongsi. Cuma hadis tu tak ada. Cuma ada hadis dalam bab hadis yang sama tadi, Isra Mi'raj, Sahih Muslim. Nabi tengok Nabi Yusuf dekat langit ke-4 ataupun ke-3. Nabi kata apa? Pada dia itu ada setengah kecantikan. So ulama bincang, setengah tu setengah apa? Adakah setengah macam kita faham tadi, ataupun adakah setengah tu maknanya Nabi kita cantik 100, Nabi Yusuf tu 50 daripada Nabi kita. Macam tu. Jadi tak apalah, itu syarah saja. Tapi masdar dia, rujukan dia yang tu, antara yang kita dapat. Antara yang saya jumpa. Baik. Yalah, Allah sukakan kecantikan. Kita pun jagalah kecantikan. Dan kecantikan itu subjektif. Kita jangan rendah-rendahkan orang yang tak elok, pasal boleh jadi dia tak elok di mata kita, dia elok di mata orang lain. Baik. Sebahagian ahli sejarah menyebutkan bahawa Fir'aun Mesir mempunyai seorang saudara lelaki yang dijadikan sebagai raja yang terkenal dengan kezalimannya. Dia bekerja untuk saudaranya di Mesir yang bernama Sinan bin Alwan bin Ubaid bin Uwais bin Imlaq bin Lawid bin Sam bin Nuh. Sementara Ibn Hisham menyebutkan di dalam At-Ta'ijan bahawa orang yang mengkehendaki Sarah ketika itu ialah Amr bin Imrul Qais bin Milaiwan bin Sabah di Mesir. Demikian sebagaimana yang dinukilkan oleh As-Suhaili, wallahu alam. Dia cuba sebut nama-nama orang lah. Itu sekadar pandangan sirah. Cuma pokoknya memang Raja Mesir lah. Kemudian Mesir ni sejarah dia panjang, dan Mesir juga antara negara yang disebutkan dalam Quran dengan namanya by name. Mesir disebut Mesir, disebut Mesir terus. Kan bila mana umat Nabi Musa minta dekat Nabi Musa, ya Bani Israel lah, nak makan buah sedap-sedap, nak makan sedap-sedap kan. Apa dia kata Nabi Musa? Masuklah Mesir.
Kalau nak makan sedap. Ayat ini orang bincang dua maksud. Satu, Nabi Musa perali mereka balik. Sebab Bani Israel tu masa duduk di Mesir kena siksa macam-macam. Jadi bila Nabi Musa dah berjaya bawa keluar, mereka lintas Laut Merah semua, mereka duduk komplain. Padahal yang mereka komplain tu makanan syurga tu, bandar Salwa tu. Jadi apa nama ni, dia bawa komplain, maka Nabi Musa perali mereka balik. Oh tu lubu Misra, masuk Mesir balik kalau nak makan sedap. Satu pendapat. Satu pendapat lagi kata apa? Memang di Mesir makanan sedap. Saya pergi Mesir dah, memang sedap sungguh makanan dia. Dia punya asir, dia punya jus dia cukup sedap, makanan dia memang sedap tu dampi lah. Buah-buah dia pun sayur-sayur dia pun besar-besar. Tu Mesir Allah bagi delta Nil, tak ada Nil tu mati Mesir. Sumbangan Nil kepada Mesir. Baik. Sebab tu tamadun dunia dulu semua bermula di sungai. Dia tak bermula di laut. Sebab apa? Pasal laut tak boleh minum. India ada tamadun Indus, China ada tamadun Huanghu, dunia ada tamadun Mesopotamia, semua sungai, sungai Euphrates, sungai Furat, sungai Nil, sungai Indus, sungai Ganga, semua dekat ni. Kalau di Asia Tenggara, Tasik Tonle Sap, semua tu belah ayat tawak Allah bagi kepada kita. Baik. Okey. Kemudian Ibrahim Khalilullah kembali pulang dari Mesir ke negeri Taiman, yakni Baitul Maqdis. Sebuah negeri yang dulu dia pernah tinggal sebelumnya. Maksud perjalanan Nabi Musa ni pergi ke Mesir, patah balik ke Baitul Maqdis pula. Tapi Baitul Maqdis yang Nabi Ibrahim pernah duduk dulu. Nabi Ibrahim daripada mana tadi ni? Babylon, kan? Babylon, pergi Mesir, pergi Baitul Maqdis. Macam tu. Babylon di mana? Sekarang, kalau sekarang di Iraq lah. Iraq kan? Iraq, pergi Mesir, pergi Baitul Maqdis, Palestin. Itu jarak dia. Baik. Kemudian bersamanya ada berbagai jenis binatang ternak, hamba dan harta benda yang melimpah dengan ditemani oleh Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Maknanya kan kita dah cerita 2 bulan sebelum, yakni bila mana Raja Mesir tu tak boleh dekati Sarah, maka dia tahulah Sarah ni orang yang hebat, orang yang bukan calak-calak, maka dia hadiahkan Hajar kepada Siti Sarah, dan dibagi harta yang banyak, pembantu dan beberapa orang hamba kepada Sarah. Maka Hajar itu sendiri ialah hamba Sarah. Cuma Hajar bukan keturunan hamba. Ini jelas kita kena perbetulkan. Tak ada dalam ni. Tapi ada dalam kajian-kajian muasirah, kajian-kajian moden, ulama-ulama sirah mengatakan Hajar bukan keturunan hamba. Dan ni ada tuan-tuan. Adakah dia Syekh Ramadan Al-Muti ke orang lain? Tapi ulama moden, ulama contemporary kaji, dia tulis satu buku meluruskan kesalahfahaman sirah. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tuan-tuan try cari tengok, try type kat Google tengok. Mesti keluar. Dia bahasa Arab tapi bahasa Indonesia dah ada dah, bahasa Malaysia tak ada lagi. Dalam buku tu dia perbetul balik tentang Hajar, tentang Nabi yang sakit demam lama tu, Nabi Ayub. Dia cerita Nabi Ayub memang sakit teruk, tapi tak sampailah macam kita cerita teruk sangat tu. Sebab kalau teruk sangat akan gugur kerasulan dia. Maka memang sakit tapi tak sampai teruk tu Nabi Ayub. Kemudian Siti Hajar, dia memang hamba masa ni, tapi dia bukan keturunan hamba, dia keturunan raja. Tetapi bila mai Fir'aun tu mai tawan negara dia, maka dia dijadikan hamba. Jadi dia keturunan raja. Hajar ni. Sebab kalau kita katakan hamba, maka kita merendahkan nenek moyang Nabi Ismail. Mak Nabi Ismail keturunan Rasulullah. Rasulullah datang berjalur Nabi Ismail. Jadi dia perlukan balik. Hendun memah makan habis jantung Sayyidina Hamzah. Dia kaji balik. Memang dia buat tak elok dekat jenazah Sayyidina Hamzah, tapi tak sampai teruk tu. Tapi dia menjatuhkan bukti kan. Bukan kata saja, ada bukti lah. Menarik kat buku tu. Saya ingat Malaysia kena usahakanlah, usaha penterjemahan ni bagus tu. Antara sumbangan terbesar Baghdad dulu, Darul Hikmah tu, aktiviti penterjemahan. Sebab tu kita ramai orang alim masa tu. Kita sekarang di Malaysia memang penterjemahan kita kalah. Mujuklah ada Indonesia yang rajin terjemah, maka kita tumpang. Banyak tentang kita hebat. Bila kita nak baca terjemahan Indonesia, Malaysia kurang sikit penterjemahan. Kita kena giat baliklah. Kita ada Institut Terjemahan Malaysia Negara kan, ITJN, kena kuat baliklah. Sebab bagi saya penterjemahan bahasa sangat penting. Selalu saya ulang yang tu. Anak-anak kita pun bagi belajar bahasa tuan-tuan. Bahasa Cina pun tak apa, tapi banyak bahasa.
Baik. Kalau mereka ada 12A, 20A pun nak buat apa? Bukan semua 20-20 tu boleh guna. Jadi kepandaian mereka tu, fokus yang penting mereka punya niche area, kelebihan yang ada ekstra masa dan ruang kepandaian tu, belajar bahasa. Baik. Nabi pun suruh sahabat belajar bahasa kan. Baik. Okey, masa ni depa on the way balik ke Baitul Maqdis. Masa ni Hajar dah ada dah. Okey. Kemudian Nabi Lut, yang ini anak menakan Nabi Ibrahim, membawa sedikit dari kekayaan Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim dapat tu. Okey, sebab Nabi Ibrahim pun dapat hadiah, Sarah pun dapat hadiah. Cuma Sarah dapat lebih sikit pasal dia dapat suatu orang perempuan untuk jadi hamba dia. Okey. Jadi Nabi Lut yang kita dah bincang itu, anak menakan Nabi Ibrahim, ikut sebab fa'amanahu Luta. Masa Nabi Ibrahim keluar daripada api, antara yang seorang saja yang beriman, yang ramai-ramai itu Nabi Lut. Jadi Nabi Lut memang ikut Nabi Ibrahim. Okey. Jadi Nabi Lut masa tu dia ambil sedikit, ataupun Nabi Ibrahim bagi sedikit kat dia bekal. Okey. Mengambil sedikit daripada kekayaan Ibrahim yang melimpah itu di atas perintahnya ke kawasan Al-Ghaur yang dikenali dengan nama Al-Gharzaghar. Okey, tak apa. Kemudian Nabi Lut singgah di kota Sadum. Yang ini ibu kota negeri tersebut pada saat itu. Okey, di mana penduduknya adalah orang yang jahat lagi kafir. Memang tak ada satu kaum yang mana Allah hinakan lebih daripada kaum kota Sadum ni, kaum Nabi Lut ni. Kotor, keji, kafir, jahat, Allah sebut dalam Quran kat kaum ni. Yang suka sama-sama jantina tu lah kan. Baik. Teruk sungguh kuat kritikan Allah ataupun kejian Allah kepada mereka dahsyat sungguh. Baik. Sebab dia lawan fitrah. Kalau dia tu perempuan dia suka kat lelaki, ataupun dia lelaki dia suka perempuan, dia tertewas sebentar. Kita boleh faham sebab manusia ada nafsu. Mungkin dia trauma, dia tersilap. At least benda tu fitrah. Tetapi bila dia langgar fitrah tu yang jadi teruk sangat tu. Baik. Selanjutnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia diperintahkan untuk melepaskan pandangannya dan melihat ke arah utara, selatan, barat dan timur. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepadanya bahawa bumi itu dan seluruhnya akan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan setelah Nabi Ibrahim sampai akhir zaman, dan Allah akan meramaikan anak keturunan Nabi Ibrahim yang berjumlah sama seperti jumlah tanah tempat tinggal di dunia. Maksudnya Allah suruh Nabi Ibrahim tengok 4 penjuru bumi. Allah bagi tahu umat-umat hang, anak cucu hang akan bertebaran ke seluruh bumi ini dan kekuasaan mereka akan meliputi bumi ini. Ada hadis sahih yang sama Allah sebut kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kata, Allahumma salli ala Muhammad, Zuliyat al-ardi Inna Allah zawali al-arda. Allah telah melapangkan bumi kepadaku. Hatta ra'aitu masyariquha wa magharibaha. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Lebih kurang macam ni. Bila Rasulullah kata, Allah telah bentangkan kepada aku bumi sampai aku dapat tengok timur dan barat, hujung ke hujung. Dan Allah telah menjanjikan kepada umat aku, yakni kita, akan meliputi semua yang aku tengok tu. Ulama bincang, adakah yang Nabi sebut itu telah pun berlaku zaman Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah tu, ataupun memang akan berlaku sekali lagi nanti? Dan tak ada perselisihan kecil saja. Ada kata dah berlaku betul dan akan berlaku lagi. Maknanya kita akan bangkit balik nanti. Dan tak nafi tuan-tuan, kita dengan adanya orang Islam menjadi rahmat kepada dunia. Tuan-tuan biasa dengar tak cerita Sang Rajuna Tapa? Ataupun kalau tak pernah dengar, tengok filem Ahmad Nispu jadi Sang Rajuna Tapa. Bila anak dia nak kena hukum sula dengan sultan, masa tu dia pergi buka pintu pagar kota. Ingat tak? Yang berlakon jadi Majapahit tu siapa? Pandai berlakon tu. Kan depa ni pahlawan Majapahit 2 orang main rumah dia, kata Datuk, kami tahu anak Datuk kena fitnah. Kan? Anak dia Tun Fatimah kan? Tun Fatimah kan? Jadi esok Datuk yang jaga pintu istana, pintu kota, buka Singapura buka pintu, Majapahit akan masuk, anak Datuk akan selamat.
Mula-mula sang Raja Notapa tak mau buka, setia ada kepada negara. Tapi disebabkan raja menzalimi anak dia, kena fitnah anak dia, maka akhirnya dia buka pintu. Ya? Bila kita baca saja kita lupa. Bila tengok filem teater klasik tu, ingatlah yang Ahmad Nisfu jadi sang Raja Notapa tu. Cerita yang sama tuan-tuan berlaku 1200 tahun dulu sebenarnya. Di mana? Spanyol. Seorang ketua bendahara ataupun prime minister kerajaan Spanyol, nama dia Count Justinian. Dia yang pergi buka pintu agar Tariq bin Ziyad masuk. Kenapa? Kerana anak dia nama Florinda dirosakkan oleh Raja Roderick masa tu di Spanyol. Ada pendapat kata dia bukan takat buka pintu, dia yang pergi jumpa dengan Musa bin Nusair di Afrika, offer, mai lah Spanyol, tawarlah kami, tak apa. Pasal raja kami meskipun agama sama dengan kami, dia buat tahanan kat kami. Mai lah. Maka orang Islam mai dengan mudah masuk. Dan ada pendapat yang lagi kuat kata Count Justinian ni lah yang bagi kapal kat Tariq bin Ziyad. Masuk, tuan-tuan, orang Islam Spanyol dalam sirah kata mereka tak lawan, mereka buka pintu, mai tolong bunuh Sat, raja-raja Kristian kami. Mereka Kristian. Pasal apa? Itu yang dikatakan Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu konsep sebenar tu. Bukan Islam rahmatan lil alamin ni ikut tunjuk apa dah. Islam rahmatan lil alamin, kita jadi rahmat. Dengan adanya kita, orang bukan Islam pun seronok nak kita. Pasal dia pun tahu, dan kita perintah kita takkan zalim walaupun agama lain. Itu makna sebenar rahmatan lil alamin. Bahkan Nabi rahmat lil alamin, Nabi mai, kita tak boleh bunuh binatang suka hati, tak boleh kepok pokok suka hati, tak boleh bakar gereja suka hati kan. Itu rahmat lil alamin. Bukan kita ikut dadak. Jadi tuan, Count Justinian yang buka pintu, akhirnya habis orang Kristian kena, Islam merintah. Satu kota. Akhirnya tuan-tuan, Islam berkembang di Andalus, jadi kota yang sangat besar, ada kerajaan-kerajaan kecil pula keliling tu. Hebat dah tuan-tuan. Akhirnya mereka pula lupa diri. Mereka bergaduh sama-sama mereka. Yang seronoknya bila orang Islam bergaduh ni, mereka tak bergaduh terus. Mereka pakai proxy. Contoh macam Rusia nak lawan dengan Amerika. Rusia pakai, ni contoh tu tak betul ni. Rusia dia pakai Korea Utara suruh pergi perang. Amerika dia pakai Saudi suruh pergi perang. Mereka duk bagi duit. Kata ni. Lagu tu lah. Jadi kerajaan Islam dalam sirah sebut bersengketa 2-3 raja kecil-kecil ni bagi duit dekat kerajaan Castile, bagi duit dekat kerajaan Aragon, tolong perang bagi pihak kami, proxy. Akhirnya kerajaan Castile dengan Aragon ni simpan duit puluhan tahun, dah depa rasa kuat, depa bersatu dua kerajaan ni. Asalnya depa bergaduh dulu. Depa bersatu macam mana? Perkahwinan Ferdinand dengan Isabella. Bersatu, duit pun melambak. Yang orang Islam bagi, mereka hantam habis orang Islam habis. Mati habis kan. Bakar dalam kapal, bakar dalam rumah. Allahu Akbar. Siapa yang bagi duit? Kita. Itu kita kena ambil pengajaran. Tak apalah, saya selit sikit-sikit lah sambil-sambil kan. Baik. Maka tuan-tuan, Rasulullah SAW sendiri pernah melihat kekuasaan tersebut dan menyebutkan kekuasaan kita akan sampai ke seluruh apa yang Nabi tengok tersebut. Kemungkinan kita akan kembali. Dulu bila mula-mula Israel masuk ke Palestin, negara pertama yang bangkit ialah Mesir dan Syria. Lepas tu seluruh dah tak dengar nama Mesir, dia naik pula nama Lubnan. Orang dah tak cakap dah pasal Mesir. Lepas tu dia selusat dia naik nama Iraq zaman Saddam Hussein. Lepas tu dia selusat dia naik pula negara Libya zaman Gaddafi. Sekarang ni orang akan sebut pasal Turki pula kan bila sebut Islam. Mungkin lagi 20 tahun bila sebut sebagai wakil Islam, orang akan sebut Pakistan misalnya, ataupun Malaysia nanti. Mungkinlah. Gelombang kita duk kuliah tiap-tiap malam sekarang ni ramai tuan-tuan. Ingat tak? Zaman 90-an dulu mana ada lagu ni? Kuliah tiap-tiap malam. Dulu pun ada tapi tak ramai. Saya baru sembang dengan Abang Jack. Tuan-tuan ingat tak? Zaman tu saya sekolah rendah. Tuan-tuan mungkin zaman tu sekolah menengah ataupun dah kerja dah. Zaman dulu tradisi orang kuliah maghrib di luar punya ramai. Pasal tak? Duduk di luar, duduk atas motor, gulung rokok daun bawah. Sekejap azan isyak baru masuk. Lo nak jumpa lagu tu susah tak tuan-tuan? Susah dah. Ada lah sikit-sikit kan. Tapi susah dah. Pasal tak? Maknanya semangat untuk dakwah dan agama ni sebenarnya bagus dah lah ni. Cuma aktiviti sosial hak lain pun banyak. Tetapi nak kata dakwah tak sampai pun tak boleh kok. Sekarang ni kesedaran banyak dah. Nak kata artis-artis Malaysia seksi. Tuan-tuan tengok dulu lagi teruk. Berkembang dalam filem lagi. Sakan dulu.
Tak mau sebut nama, tapi tuan-tuan tahu lah kan macam-macam filem tu ada dulu kan. Lo kalau buat memang orang marah lah, orang kecam kan. Maknanya kesedaran dakwah tu ada dah sekarang. Cuma ya dah zaman sekarang ni dahsyat juga pengaruh-pengaruh media sosial ni, nampak macam teruk. Tapi saya yakin satu hari nanti kita pun akan jadi negara yang hebat juga. Tuan-tuan dulu pejabat kerajaan pakai kopiah putih pun tak boleh, kena pakai songkok. Lah ni bos pun dah boleh lebih kurang dah. Hari Jumaat pagi duk dah kuliah, duk pakai dah panggil ustaz pi dah. Nampak mesra ke arah agama tu, kuih-kuih banyak dah. Dulu pembaca berita nak pakai tudung tak boleh, betul tak? Dulu lah boleh dah pakai. Masa sensitiviti kepada agama tu dah makin kuat. Mudah-mudahan lah satu hari nanti bila orang sebut tentang wira Islam, orang akan sebut Malaysia. Mudah-mudahan, amin, insya-Allah. Tak Malaysia pun tak apa, tapi kita tak boleh. Tapi siapa tak sayang negeri kan? Negara lain pun kita sokong, tak ada masalah. Asalkan di Islam kita sokong belaka. Baik. Okey, baik. Maka tuan-tuan, sikit lagi boleh para ahli sejarah menyebutkan, saya nak habis sampai situ. Ni jam ni tawaf ke tak? Tidak dah. Yang ni tawaf kan? Saja saya nak bang, saya baru baca info ni. Rupanya jam yang tak tawaf ni pun orang Islam buat. Ulama Asy-Syadzir ke Asyatir nama dia. Tuan-tuan cari balik dalam buku yang Google pun boleh. Tapi saya jumpa dalam buku. Orang yang cipta jam pertama, Asy-Syadzir tu, ulama besar dalam bidang geometri ni, memang dia cipta dan dia buat bagi tekali tu. Memang dia buat bagi lawan jam. Ada sebab. Pasal dalam masa yang sama nak ukur masa, dalam masa yang sama boleh ukur kiblat, dan dalam masa yang sama boleh ukur waktu sembahyang. Sebab tu dia buat sekali. Pasal dia pakai bayang-bayang. Kalau tuan-tuan nak cari, tuan-tuan cuba type jam bayang-bayang ciptaan orang Islam, tuan-tuan akan jumpa. Saya pun baru tahu sebenarnya. Saya baru tahu kemarin ni. Bila saya baca balik orang, saya baru ni saya baca pasal sumbangan sains Islam di Andalusia semua ni, baru saya jumpa. Oh, rupanya jam orang Islam buat. Yang kali lawan tu pun orang Islam buat. Yang ni ikut tawaf tak ada masalah lah. Cuma kita nak betul takut orang kata, dengan duk kali ikut ni, yang tu bukan Islam, Islam kena tawaf. Dah. Yang ni pun Islam juga. Clear. Baik. Kopi kan, kopi kita tahu kopi ni apa, orang kafir. Dah. Kopi, orang yang jumpa kopi orang Islam. Kopi dicipta, ataupun orang yang mula-mula jumpa pokok kopi tu tahu kata boleh buat jadi ayat kopi, ahli sufi. Tujuan dia kerana dia minum kopi nak mangkit tahajud tengah malam. Itu tujuan kopi. Kalau orang minum kopi nak lepak kan. Tapi tujuan kopi sebenarnya ahli sufi buat untuk nak mangkit tahajud tengah malam, ataupun untuk berjaga tengah malam semayang. Itu tujuan kopi. Saya jumpa dalam 3-4 rujukan semua sebut benda yang sama. Di Yaman. Akhirnya orang putih mai buat balik pergi Brazil, tanam di sana secara besar-besaran. Coffee house pertama dibuat di Birmingham tahun 1456. Mereka buat coffee house dulu. Sedangkan kita jumpa kopi dulu. Di Birmingham yang pertama di Eropah, di dunia. Baik. Sikit lagi, seminit dua. Para ahli sejarah menyebutkan bahawa sekumpulan penguasa zalim mengejar Nabi Lut dan menangkapnya. Masa bila ni? Masa Nabi Lut sampai dekat kawasan Sadum tu. Selanjutnya mereka mengambil harta benda yang dibawanya dan merampas haiwan ternakannya. Setelah berita berkenaan hal itu terdengar oleh Ibrahim, maka dia segera pergi menemui para penguasa tersebut. Bersamanya 318 orang. Maknanya Nabi Ibrahim masa tu, kita dah kata tadi kan, Raja Mesir tu dah bagi kat dia orang, pembantu, mini tentera, hamba, duit. Nabi Ibrahim dah ada pengaruh. Maka Nabi Ibrahim dengar anak menakan dia kena pau, terus dia pergi cari penguasa tu. Bersama Nabi Ibrahim ada 318 orang. Kemudian Nabi Ibrahim meminta agar Nabi Lut dibebaskan dan semua harta bendanya dikembalikan. Dalam pada itu ramai musuh Allah yang terbunuh. Kemudian dia menghalau mereka yang tertinggal sampai ke selatan Damaskus, Damsyik, Syria. Saya menduga bahawa makam Ibrahim dinamakannya begitu kerana ia merupakan tempat berkumpulnya pasukan Ibrahim Khalilullah. Okey, saya faham. Riwayat ni dia cuma nak abang. Di Syria ada satu tempat disebut makam Ibrahim juga. Di dataran Kaabah pun ada juga. Jadi dia kata yang di dataran Kaabah tu tahulah sebab tempat Nabi Ibrahim duduk nak bina Kaabah tu. Di Syria disebut maqam Ibrahim tu pula
tempat Nabi Ibrahim kumpulkan tentera dia untuk lawan dengan penguasa tu. Dan abang kata bukan kubur. Dia nak kata macam tu. Saya heran kenapa dia masuk riwayat ni. Kemudian Ibrahim kembali ke negerinya dengan membawa kemenangan. Dia disambut oleh raja-raja Baitul Maqdis dengan penuh hormat, pengagungan, ketundukan kepadanya. Lalu Ibrahim tinggal di negeri tersebut. Yang ni Baitul Maqdis. Ini rekod yang di dalam catatan. Tempat terakhir Nabi Ibrahim pergi ialah Baitul Maqdis. Tetapi kubur di mana Allah Ta'ala alam. Kubur yang betul-betul sahih tepat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang. Para nabi lah. Hak lain bukan kata salah, tapi yang tak ada satu justifikasi, kecuali kubur Nabi Musa. Sebab Nabi Muhammad kata kubur Nabi Musa ada di sekian-sekian tempat, kalau aku pergi aku tunjuk kat hangpa. Tu saja. Jadi kita tahu kat kawasan tu, tapi tak tahu yang mana satu. Adapun kubur nabi-nabi yang lain, menurut sejarah yang mungkin betul, tetapi bukan 100% confirm yang ni lah. Tak, belum tentu. Bukan kita kata kita ni nafi dah. Cuma nak abang di sudut akademiknya begitu. Lepas ni tuan-tuan, habis dah bab ni, kita akan masuk bab 19 lepas raja kalau ada umur panjang. Bab 19 dia cerita kepada dalam bab kelahiran Nabi Ismail daripada ibundanya Hajar. Hajar ni yang orang India buat Hagar, ataupun bila main kepada mereka disebut sebagai Ganga. Sebab tu ada sungai Sarasvati dengan sungai Ganga, sempena dua nama isteri Nabi Ibrahim. Cuma di dalam rujukan Taurat ni dia disebut seorang lagi, Qaturah tu yang kata dimain di belah-belah kita ni. Wallahu ta'ala alam. Baik, Allah ta'ala alam. Kita sambunglah lepas raya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.